Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala rasulina Muhammad ibn Abdillah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, sekian AJK Surau, pengurusi muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabb kita yang menjadikan kita, Dia amat menyukai apabila kita sering kali memohon setiap dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu akan ada manusia yang senantiasa melakukan dosa supaya Allah Subhanahu wa taala dapat lihat ada hamba Allah SWT yang memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tuan-tuan Allah SWT, Allah suka untuk melihat hamba-hambanya menangis. Sejak kita dilahirkan, inilah kekuatan kita. Apabila kita memohon sesuatu, maka perlukan menangis. Kerana air mata yang kita mohon pada Allah SWT, kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu kita doa, waktu kita rindu akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air mata ini boleh dengan keberkatannya boleh memadamkan selautan api neraka, tuan-tuan mulia, apabila titisan tersebut, iaitu air mata tadi, mengalir kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kebelakangan ini kita lihat pada diri kita sendiri, berapa banyakkah titisan air mata ni mengalir kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang menangis, kita jarang bersendirian memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa kita. Dosa kita banyak, tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jarang menangis mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah SWT tidak suka orang yang tidak memohon ataupun tidak meminta keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang kalau ada orang lelaki yang jarang menangis, itu hebat. Ada orang kata, ustaz saya ni jarang menangis, susah nak menangis. Susah nak menangis. Boleh dikatakan jarang-jarang menangis. Walau sedih macam mana sekalipun, saya tak akan menangis. Tapi sebenarnya Allah suka orang yang sering menangis. Bukan menangis pada makhluk, tapi menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mengangkat tangan, dia menangis. Tak semestinya kita doa memohon keampunan ni waktu kita bersorangan. Ada orang saya pernah jumpa, pak cik ni dia sering menangis. Lepas solat 5 waktu fardu, tuan-tuan mulia, dia di belakang, walaupun dia di belakang imam, dia akan angkat tangan secara automatik, terus dia mengalirkan air mata. Pakcik ni sering angkat tangan ni, terus automatik dia akan menangis. Bukan menangis yang main-main tu dia, sungguh-sungguh, betul-betul tu dia. Jadi kita jadilah hamba yang sering menangis memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan susah menangis. Sehingga kan, kalau ulama beritahu, kalau dah kita susah nak menangis, tuan-tuan mulia, waktu kita doa, buat-buat menangis. Buat-buat menangis. Kerana titisan air mata pada ketika kita takutkan Allah Subhanahu wa taala amat bermanfaat dalam kehidupan akhirat kita, tuan-tuan mulia. Jangan segan untuk menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa menangis waktu bila? Waktu kita buat qiyamul lail.
Ramadan kan, kita buat qiyamul lail. Waktu tu kita dah solat tasbih, solat taubat, pengakhirannya kita doa. Doa betul-betul dalam keadaan gelap kan, dalam masjid kan, kita ramai-ramai doa. Nangis. Wallahu alam lah, nangis sebab Ramadan nak pergi ke kan, nangis sebab baju raya tak beli lagi, wallahu alam lah. Tapi kita kena usahakan supaya kita ni cepat menangis. Asal kita rindukan Rasulullah, kita menangis. Asal kita teringat akan dosa-dosa kita, kita menangis. InsyaAllah tangisan tersebut tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah cerita bahwasanya Hadrat Bilal radhiyallahu anhu apabila dia ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah wafat, dia balik ke Madinah untuk menziarahi pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis dia. Abu Bakar radhiyallahu anhu beritahu bahwasanya orang yang menangis kerana rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, Abu Bakar beritahu perkataan dia, wahai Bilal, orang yang menangis kerana rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat dia tidak akan ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amat berharga tuan-tuan mulia untuk kita sering menangis di depan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks pengajian kita pada malam ini ialah adab bertetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah susuk tubuh, adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, Amirul Mukminin, seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan di dunia ini sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, kecuali rahmat untuk sekalian alam. Rasulullah sebelum dia mendakwahkan manusia kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seluruh penduduk di Makkah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam perantaraan untuk mereka ni hidup harmoni. Makkah hidup harmoni. Rasulullah daripada umur dia dilahirkan, atuknya, pakciknya kegembiraan apabila melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Sebelum turunnya wahyu yang pertama, Rasulullah adalah perantaraan orang kafir Quraisy berkasih sayang di antara mereka. Kerana apa? Kerana Rasulullah orang yang menyatukan umat. Rasulullah adalah manusia yang menyatukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah, di antara Aus dan Khazraj, mereka ni berperang sekian lama, Rasulullah satukan mereka. Tidak ada sebab apa kecuali kerana Rasulullah lah mereka bersatu, berkasih sayang. Adapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana syafaqah ataupun kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan apabila Nabi sampai di Taif, Nabi tidak diterima oleh penduduk Taif. Pun begitu Nabi tidak mendoakan keburukan. Bahkan rahmatnya Rasulullah, rahmatan lil alamin ya Rasulullah, Nabi doakan kepada untuk Bani Thaqif, yakni orang penduduk Taif ni, supaya walaupun mereka tidak beriman pada ketika ini, nanti anak cucu mereka beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah pandang setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ni ahli neraka, hatta seorang pun. Bahkan Rasulullah akan melihat setiap daripada individu daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ni adalah bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi senantiasa mengasihi, menyayangi umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang beriman ataupun tidak beriman. Yang beriman ataupun tidak beriman. Jadi pengajian kita ialah tentang adab bertetangga. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Rasulullah dalam bertetangga, Rasulullah tidak pernah menyebabkan jiran-jiran bermusuhan. Bahkan Rasulullah, setiap jiran-jiran Rasulullah semua berkasih sayang dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-17 yang ke-17 pada malam ni, yang ke-17, menjaga kehormatan tetangga kerana hukumnya adalah wajib. Menjaga kehormatan tetangga hukumnya adalah wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatul jar 'alal jar ka hurmati ummihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Kehormatan tetangga atas tetangganya yang lain
maka kedudukannya adalah seperti kehormatan ibunya. Seperti mana seorang anak walaupun jahat sekali mana pun dia terhadap ibunya dia sayang. Apabila ada orang yang mengatakan keburukan tentang ibunya, dia akan marah. Kan? Kalau boleh seburuk bagaimanapun ibunya, kan, dia tetap akan tutup aib ibu dia. Kerana ibulah penyebab dia dilahirkan di dunia ni. Begitu juga seorang jiran terhadap jirannya lain. Seburuk mana pun jirannya, dia akan tutup keaiban jirannya. Kan? Dia tutup. Dia nampak macam-macam onar lah, macam-macam kemaksiatan yang dilakukan oleh jirannya. Kan? Tapi dia tak pernah menceritakan keburukan tersebut kepada orang lain. Kan? Langkah pertama dia jumpa jirannya, dinasihatkan. Kan? Sampaikan dakwah, nasihat menasihati dengan lemah lembut. Dia tak terima, tapi dia tak ada hak untuk menyebarkan keburukan umat. Dia tidak ada hak untuk menceritakan keburukan jirannya kepada orang lain. Ada orang kata, abang, jiran abang tu dah duduk situ 5 tahun dah, tak pernah nampak bermuka kat masjid. Dia bukan tak datang masjid ni, dia datang masjid sana. Memang dia tak pernah datang masjid sini, memang tak pernah. Kita sembahyang kat sini, tapi dia memang setiap hari akan pergi ke masjid sana. 5 waktu dia pergi sana. Ada yang tak baik, dia kata memang betul, tak pernah nampak pun azan keluar daripada rumah. Itu jiran yang tak baik. Jiran yang baik, dia akan menutup keaiban walaupun dia tahu kisah yang sebenar. Bahkan sunat ataupun dibolehkan, diharuskan untuk bertipu. Memang dia tak pernah pun, tapi dia cakap dengan orang lain, maksudnya dia sembahyang kat tempat lain tu. Saya pernah nampak dia pergi sembahyang kat tempat lain. Supaya apa, tuan-tuan mulia? Tak tersebar keburukan. Keburukan seseorang itu di dalam rumahnya, tidak ada hak jiran yang lain untuk menyebarkannya. Tidak ada hak. Bahkan setiap orang yang beriman, wajib kita menutupi setiap kesalahan-kesalahan mereka. Seperti mana Allah menutup keaiban setiap hamba-hambanya, kita juga wajib menutup keaiban saudara kita. Kita pun banyak dosa, tuan-tuan. Berapa banyak yang dosa yang kita lakukan, kita je tahu, Allah tak beritahu siapa-siapa. Tiba datang kat kita, kita ada hak pula nak menceritakan keburukan orang lain, keburukan jiran kita, tuan-tuan. Betapa zalimnya kita, tuan-tuan. Bahkan kehormatan ibu, kehormatan jiran tadi seumpama kehormatan seorang ibu terhadap anaknya. Bagaimana anak ni, dia tahu macam mana, dia tahulah keadaan ibu dia, baik dan buruknya, tapi dia tak pernah pun cerita buruk dia kepada orang lain, pada kawan-kawannya. Sebab apa? Cinta dia kepada ibunya. Kerana sebab ibunya lah dia lahir ke bumi ni, tuan-tuan dia. Maka dia tak pernah menceritakan keburukan ibunya. Menjaga kehormatan ibu. Maka Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk menjaga tetangga sampai aku mengira sesungguhnya dia akan mendapatkan hak waris. Sering dinasihati oleh Jibril AS kepada Nabi SAW supaya menjaga hak tetangga. Seolah-olah sering kali nasihat itu datang daripada Jibril AS, seolah-olah aku menyangka bahawasanya hak waris itu berhak untuk jiran. Sebenarnya tidak. Kerana penting untuk menjaga hak sesama jiran. Yang ke-18, berbuat baik dan tidak berbuat buruk terhadap tetangganya, kerana kebaikan dan keburukan seseorang dapat diketahui dari pujian atau celaan tetangganya. Kita ada jiran, nak tahu kita baik, orang lain kena tanya tentang jiran kita. Kalau jiran kita buat komen pada orang lain ataupun buat cerita pada orang lain yang kita ni baik, baiklah kita. Kalau jiran kita cerita kepada orang lain, kawan-kawan kita yang lain, bahawa kita buruk, walaupun kita baik, sebenarnya kita buruk sebenarnya. Dia berpandu kepada jiran kita, tahu dia. Dengan caranya bahwasanya asalnya kita kena berbuat baik terhadap jiran kita. An Kulthum al-Khuzai radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah kaifa li idza ahsantu an a'lama anni qad ahsantu wa idza asa'tu kaifa li an a'lama anni qad asa'tu. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala laka jiranuka innaka qad ahsanta faqad ahsanta wa idza qala laka jiranuka qad asa'ta faqad asa'ta. Dia berpandu kepada jiran.
Dari sahabat Kulsum Al-Khuzai radhiyallahu anhu, dia berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, jika aku telah berbuat baik, maka bagaimanakah cara supaya aku mengetahui bahawa sesungguhnya diriku telah berbuat baik? Dah buat baik dah tuan dia, tapi macam mana nak tahu? Siapa yang boleh beritahu tentang kebaikan diri kita? Dan jika diriku ni telah berbuat buruk, maka bagaimanakah cara supaya aku mengetahui bahawa diriku telah berbuat buruk? Kadang-kadang buruk ni kita tak perasan. Kita rasa orang semua okey je, kan? Kita tak tahu orang rupanya menceritakan di belakang kita tentang keburukan kita. Ataupun kita ni rapat dengan kawan kita, tiba-tiba lama-lama kawan kita ni renggang dengan kita. Kena cek diri kita, adakah aku ni pernah berbuat buruk kepada kawan kita? Jadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika tetanggamu berkata kepadamu sesungguhnya kamu telah berbuat baik, maka kamu telah berbuat baik. Dan jika tetanggamu berkata kepadamu sesungguhnya kamu telah berbuat buruk, maka kamu telah berbuat buruk. Ni benda-benda ni kena tahulah. Jadi kalau kita tak ada pernah berinteraksi dengan jiran kita, kita tidak tahu. Kadang-kadang tuan-tuan Allah SWT, kita dapat tahu tentang keburukan kita daripada jiran kita yang telah sebarkan keburukan kita. Kerana apa jadi begitu? Kerana kita pernah berbuat buruk terhadap jiran. Jika kita berbuat baik kepada jiran, nescaya yang tersebar adalah perkara-perkara yang baik. Nescaya yang tersebar adalah perkara-perkara yang baik. Jadi Rasulullah beritahu bahawasanya jiran ni macam orang yang paling dekat lah. Kalau seorang sahabat yang best friend dua orang sahabat yang saling kawan, kenal mengenali sekian lama tuan-tuan dia, kalau kita jumpa yang si A, pasti dia akan ceritakan kebaikan tentang si B. Jumpa yang si B, B akan cerita tentang kebaikan tentang yang si A. Saling menceritakan tentang kebaikan di antara mereka. Begitu juga kita terhadap jiran kita, macam sahabat yang baik walaupun jiran, walaupun dia datang dulu kat sini, kita datang lepas 5 tahun kemudian kita ditakdirkan untuk hidup berjiran tentang Allah SWT. Kalau kita buat baik terhadap mereka tuan-tuannya, nescaya yang tersebar adalah perkara yang baik. Nescaya. Bermulanya keburukan apabila kita pernah melakukan keburukan. Jadi keburukan ni kadang tuan-tuan susah nak dipadam. Satu keburukan susah sangat nak dipadam, nak dilenyapkan di muka bumi Allah SWT, kecuali mungkin 100 kebaikan dibalas. Kita pernah buat kesilapan, tersilap, dan kita mohon kemaafan tuan-tuan mulia. Tapi kadang-kadang orang dia susah nak melupakan kesalahan kita, walaupun kita dah sulami dengan selepas itu dengan kebaikan yang terlalu banyak. Asal beli makanan sedap-sedap kita bagi kat dia, asal nak buat kenduri kita jemput dia, asal kita nak pergi mana-mana kita pesan kat dia. Tapi belum tentu dia lupa akan keburukan kita. Sebab tu jangan sekali-kali merasakan keburukan tu boleh dihilangkan serta-merta. Orang mukmin dia rasa dosa tu seolah-olah macam gunung yang nak empap dia. Orang mukmin. Orang yang tak baik tuan-tuan, orang yang bukan mukmin, dia rasa dosa tu macam nyamuk ataupun lalat di hidung dia, bila-bila nak buang-buang. Tapi orang mukmin, setiap satu dosa tu benda tu besar sangat. Besar sangat tuan-tuan mulia. Belum tentu Allah SWT nak ampunkan dosa kita yang satu ni, walaupun kita dah buat baik beribu-ribu tuan-tuan, berjuta-juta. Begitu juga kita terhadap jiran kita. Kadang kita buat salah, ingatkan diri kita bahawa kita pernah buat salah pada dia, mohon ampun, dan terus kita buat kebaikan. Kita buat salah sekali, lepas tu kita balas sekali je kebaikan. Belum tentu kesalahan kita tu dilupai oleh jiran kita. Itu kita takut. Jadi sering berterusan buat kebaikan kepada jiran kita. Yang ke-19, doa yang dibaca oleh Nabi Daud AS supaya dijauhkan dari tetangga yang buruk. Boleh tak berdoa begini? Ya, boleh. Kita nak doa supaya dikurniakan kawan yang baik. Kawan yang baik itu rezeki tu. Jadi nak mohon padanya, mohon pada Allah SWT supaya direzekikan kawan yang baik. Apabila kita dapat kawan yang baik, mudah urusan kita.
Kalau kita susah, dia boleh bantu, dia sering suka bantu kita. Kalau dia susah, kita bantu dia. Kalau kawan yang baik. Kalau kawan yang tak baik, tuan-tuan, kita senang ke, kita susah ke, tetap kawan akan mencari kesempatan ke atas kesilapan kita. Baik. Yang ke-19 ialah doa yang dibaca oleh Nabi Daud AS supaya dijauhkan dari tetangga yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jari su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya wabalan wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makirin ainahu tarani wa qalbu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Ya Allah, aku berlindung dari tetangga yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Mohon pada Allah SWT. Contoh katalah kita ni nak sering orang yang berpindah randah. Kadang-kadang kerja kat sini 5 tahun, lepas tu kena posting tempat lain. Setiap kali nak kena pindah, tuan-tuan, mohon pada Allah SWT. Tak tahu jiran siapa yang kita akan pindah nanti, tuan-tuan, dengan siapa kita akan duduk berjiran nanti, tuan-tuan. Kita pohon pada Allah SWT dengan doa ni, ya Allah, jauhkanlah kami daripada jiran-jiran yang buruk. Kalau dapat jiran yang baik kan senang, semua jadi senang. Setelah kita sampai, tuan-tuan, jiran dah sedia untuk punggah barang kita, tolong kita kemaskan barang kita, tuan-tuan. Saya dah jumpa kawan saya, tuan-tuan, dia dah beli satu rumah, tuan-tuan, bersebelahan dengan orang Islam juga, tapi dia buat onar, jiran ni buat onar sampai menyebabkan mereka ni terpaksa pergi ke mahkamah. Jiran kawan saya ni dah pindah tempat tu, dia dah tak seronok dah berjiran dengan orang macam ni. Dia bercita-cita nak pindah tempat lain. Walaupun boleh beli rumah, tuan-tuan dia, tapi kerana jiran tak baik, ada satu nikmat yang Allah SWT dah ambil. Dia nak duduk satu tempat secara lama dengan jiran-jiran yang baik. Kalau jiran tak baik, tuan-tuan, Allah Akbar. Walaupun duduk setahun, tuan-tuan, rasa macam lama sangat, macam susah sangat, macam duduk azab rasa. Jadi kerana mendapat jiran yang tak baik, dia buat keputusan untuk pindah tempat lain supaya satu masa nanti dapat jiran yang baik. Seronok kalau dapat jiran yang baik ni. Waktu hari raya dapat berkumpul, bila-bila masa-masa yang lapang, tuan-tuan, dapat berkumpul, sembang-sembang, ada masalah, jiran boleh bantu. Kita ada masalah, jiran bantu. Jiran ada masalah, kita boleh bantu. Kalau kita ada masalah, contoh kata kereta rosak, dah tahu dah. Selang 3 rumah ni, jiran saya memang pemain kereta. Dia suka tolong, contoh kata. Kita tak susah nak cari malam-malam untuk cari pemain kereta. Besok pagi nak kerja, nak guna kereta yang sama. Malam ni juga insyaAllah cuba tanya jiran, boleh tolong ke tak. Itu jiran yang baik, insyaAllah dia boleh tolong. Banyak rezeki yang kita boleh, Allah SWT boleh kurniakan kepada kita dengan perantaraan jiran yang baik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk dan dari suami atau isteri yang menyebabkan rambutku beruban sebelum waktunya, sebelum tua lagi dah pening kepala dengan pasangan masing-masing. Pun doa juga. Sebelum kahwin, tuan-tuan mulia, dah ada doa ni. Ataupun dah kahwin, tuan-tuan mulia, terhadap pasangan yang Allah SWT rezeki kurniakan kepada kita, doalah seperti ini. Doa Nabi Daud AS, supaya Allah SWT ada pasangan-pasangan yang mudah menyenangkan urusan kita, tuan-tuan mulia. Dan dari anak keturunan yang membawa musibah kepadaku, anak-anak kita. Kalau boleh anak yang boleh memberikan ketenangan, rahmah, kasih sayang tu boleh disalurkan kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, supaya keturunan ini dapat keturunan yang tak mendatangkan musibah, bahkan mendatangkan rahmat, kasih sayang daripada keturunan kita. Doa ni perlu dipohon. Dan dari harta yang membawa azab siksa untukku. Harta kalau boleh menjadi sebab untuk kita masuk dalam syurga. Jangan jadi harta yang menyebabkan kalau kita tinggal, harta tersebut menyebabkan kita akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari teman yang menipu pun masalah juga. Ada kawan, tak ada kawan lain, ada satu je kawan. Kawan ni kalau cerita semua benda dia tipu. 10 cerita, semua cerita tipu-tipu belaka. Kan susah. Jumpa kawan sembang 10 perkara, jangan percaya, sebab 10 perkara itu boleh kemungkinan dia tipu belaka. Jadi susah.
kita nak ada kawan yang tak menipu. Dalam doa ni beritahu. Yang kedua, matanya memandangku sedangkan hatinya menjerumuskanku. Jika dia melihat kebaikan dariku, maka dia tutupi. Adapun jika dia melihat keburukan dariku, maka dia menyebarkannya. Macam jiran tu lah. Jiran. Ada kebaikan kita, dia senyap je. Ada keburukan kita, itu pun tersilap dan kita pun dah memohon kemaafan. Yang itu disebar-sebarkan, diwar-warkan tuan-tuan. Mana-mana manusia yang suka menyebarkan keburukan, ini bukan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang perlu kita jauhi. Siapa-siapa, bukan ni keburukan kita, keburukan siapa-siapa pun dia suka sebarkan. Ini benda yang perlu kita jauhi tuan-tuan. Tak mustahil kalau kita berkawan yang ini, keburukan kita pun akan disebarkan oleh orang yang seperti ini. Jadi doa Nabi Daud AS akan perkara-perkara ini, jiran yang baik, isteri yang baik, pasangan yang baik, zuriat-zuriat yang baik, kawan-kawan yang baik, harta yang baik, tuan-tuan dia perlu ada dalam doa-doa kita. Bayangkan, Ustaz kata doa Nabi Daud AS. Kita kadang doa kan, doa tuan-tuan dia cepat kering idea, tak tahu apa nak doa. Ingat doa Nabi Daud AS, apa poin-poin dia kita doa. Lepas tu kita huraikan, kita panjangkan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faidatun. Yang pertama, tetangga terbagi kepada 3 tingkatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jiranu thalathatun faminhum man lahu thalathatu huquqin, haqqul islam, haqqul jiwar wa haqqul qarabah, wa minhum man lahu haqqani, haqqul islam wa haqqul jiwar, wa minhum man lahu haqqun wahidun, al-kafiru lahu haqqul jiwar. Berdasarkan hadis ni, musannif kira satu faedah telah datang daripada hadis ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah sabdakan dalam hadisnya, jiran ni ada 3 kategori. Jiran ni ada 3 kategori. Kita boleh tengok jiran kita ni, kanan, kiri, depan, belakang. Pertama, jiran yang ada 3 hak. Pertama, jiran yang seagama. Maknanya jiran kita Islam, kita ada hak sesama Islam. Yang kedua, hak sesama jiran. Dan yang ketiga, hak qarabah. Maknanya jiran kita ni saudara kita. Mungkin adik-beradik kita, mungkin sepupu kita, tuan-tuan dia, mungkin pakcik-pakcik kita, mungkin datuk nenek kita, tuan-tuan. Jadi jiran kita ada 3 hak. Kadang-kadang kita dapat bezakan lah, apa yang kita boleh kongsikan kepada jiran-jiran kita, terutamanya kalau jiran tu memang saudara, lagi banyaklah benda kita akan kongsikan. Kalau jiran kita ni dia jiran-jiran, maka kita pun ada hak-hak jiran kita tunaikan. Kalau jiran kita ni orang Islam, pun ada hak sesama Islam yang perlu kita tunaikan, tuan-tuan. Adapun tetangga yang kedua, kategorinya ialah jiran yang hak sebagai jiran dan hak sebagai seorang Islam. Ini yang biasalah. Biasanya jiran kita bukan adik-beradik kita, bukan sanak saudara kita. Orang biasa, kita pun datang sini, mendatang, tengok jiran kita orangnya Islam. Dan bersama jiran yang seperti ini ada 2 hak. Pertama, hak sesama Islam, dan kedua, hak sesama jiran. Dan yang ketiga ialah satu hak saja, iaitu hak sesama jiran. Jiran kita orang kafir pun jiran juga. Kita tengok jiran kita, Allah, belakang Hindu, depan Cina, kita rasa ini bukan jiran. Tak, tetap jiran kita. Dan kita ada hak berjiran dengan orang yang bukan Islam. Faedah yang kedua, jadi sebenarnya tuan-tuan Allah SWT, apa yang berlaku di negara kita ni, walaupun bukan orang Islam di kanan, kiri, depan, belakang kita, tetap mereka ni adalah hak jiran yang perlu ditunaikan. Kalau sakit, kita kena bantu. Tak boleh Ustaz, dia bukan orang Islam. Tak, awak dah berjiran dengan dia walaupun bukan orang Islam. Kalau dia sakit, perlukan pertolongan, perlu tunaikan hak sesama jiran. Apa yang patutlah, dia perlukan pertolongan, kita bantu. Kadang-kadang orang yang bukan Islam, dia lihat jiran yang Islam sering ringan tulang, sering membantu ni, tuan-tuan, jadi asbab untuk dia dekat pada Islam. Hari ini, tuan-tuan mulia, beramai yang kita duduk berjiran dengan orang bukan Islam, orang bukan Islam langsung tak tertarik dengan apa yang kita ada. Langsung tak tertarik kita ni sebagai orang Islam. Tak ada manfaat, tak ada apa beza pun, sama je. Kadang-kadang kita sebagai orang Islam yang berjiran dengan orang kafir menyusahkan orang kafir. Nauzubillah.
Sepatutnya apa tuan-tuan? Kita menyebabkan dia seronok duduk dengan kita. Dia rasa maksudnya tak ada jiran yang lebih baik lah daripada si fulan bin fulan. Kerana pertama mungkin kerana Islam yang cantik yang diamalkan. Yang kedua, dia ni kalau saya susah sering sering membantu saya. Secara tak sengaja tuan-tuan, kita mendakwahkan kecantikan dan keindahan Islam kepada orang yang bukan Islam. Sebab itu Nabi Yusuf alaihissalam, dia rasa bahawasanya apabila dia dimasukkan ke dalam penjara, dia rasa bahawasanya itu bukan satu benda yang mengaibkan dia, merendahkan kewibawaan dia. Tetapi apabila dia masuk dalam penjara, tuan-tuan, dia telah menyempurnakan dakwah Islam dia. Berapa ramai orang yang baik apabila ditangkap masuk dalam penjara, dia sampaikan kebaikan di dalam penjara. Kita tahu dalam penjara tak semua orang baik. Jadi apabila kita dimasukkan ke dalam itu, kita ambil apa? Kesempatan itu untuk menyebarkan kebaikan. Di mana saja kita berada, tak semestinya di masjid. Kebaikan itu namanya seperti cahaya. Dia boleh disampaikan di mana-mana tempat saja. Hatta di dalam disko pun tuan-tuan mulia, kita boleh sampaikan kebaikan. Cahaya dia tidak akan kalah dengan kegelapan. Bahkan cahaya kalau ada kegelapan yang akan hilang. Untuk tuan-tuan. Jadi kita boleh sampaikan kebaikan di mana saja kita berada. Tak semestinya dalam masjid. Tak semestinya kena berkuliah kat sini. Bahkan kat mana-mana saja, di tempat kerja kita pun kita boleh sebarkan kebaikan. Di sekeliling kawan-kawan kita yang bukan Islam pun boleh kita sebarkan kebaikan. Hatta di tempat orang melakukan maksiat pun tuan-tuan mulia, jika kita menyebarkan kebaikan, kebaikan tetap akan menang. Cahaya pasti akan menerangi kegelapan. Jadi kita sepatutnya walaupun jiran kita bukan Islam, kita akan ambil perkara ini, keadaan ini sebagai batu loncatan untuk kita buat dakwah. Sampaikan kebenaran Islam, sampaikan kecantikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kerana kelemahan kita, Cina, Hindu, kanan kiri kita tuan-tuan mulia, dia tak tertarik dengan Islam yang kita ada. Kata sama je. Sama je. Aku tak tutup aurat, dia pun tak tutup aurat. Contoh salah satu. Tak ada beza apa. Jadi kita kena tunjukkan keharmonian, kecantikan dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang bukan Islam. Faedah yang kedua, batas jarak tetangga iaitu 40 rumah pada setiap arah, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Berdasarkan hadis, anna rajulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jaran lahu fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ashabihi an yunadiya alla inna arba'ina daran jarun wa qala Zuhri arba'una hakadha wa arba'una hakadha wa arba'una hakadha wa arba'una hakadha, yakni ma baina yadayhi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Sesungguhnya telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu tentang tetangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebahagian sahabatnya untuk menyebarkan kabar mengenai 40 rumah yang termasuk dalam kategori tetangga. Al-Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaih berkata, dengan isyaratnya mengenai batas yang termasuk tetangga, dia menunjukkan ke arah depan, belakang, sebelah kanan dan sebelah kiri. Maksudnya adalah 40 rumah pada setiap arah. Nabi beritahu jiran tu 40 pintu. Imam Az-Zuhri beritahu arah di mana? Depan, yang 40 pintu tu depan, belakang, kanan dan kiri. Kalau kita sekarang ni dah ada atas bawah lah, senang kata. Mungkin di zaman Imam Az-Zuhri ni, bosnya tak ada jiran atas bawah, tak ada, semua orang semua duduk atas tanah, landed, rumah landed tuan-tuan mulia. Jadi keadaannya kanan kiri depan belakang aja lah. Tapi sekarang ni tuan-tuan mulia, atas bawah pun ada. Taib. Habis bab adab bertetangga. Ada apa-apa nak tanya tuan? Ada apa-apa nak tanya? Kita semua hidup bertetangga kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dengan ilmu yang kita ada ni, kita niatlah supaya kita ni balik nanti jangan jadi penyebab jiran tetangga kita tak suka pada kita. Bahkan lepas ni kita nak sebarkan kebaikan. Pertama, sempurnakan hak sebagai
terhadap tetangga kita, dan sampai satu tahap nanti tetangga kita akan ceritakan tentang kebaikan saja kepada kita, tentang kita. Walaupun kita dah mati nanti, jiran kita akan cerita tentang kebaikan saja. Keburukan dia akan tutup. Memang kita ada kesilapan, tapi dia akan ceritakan tentang kebaikan. Sebab apa? Banyak sangat kebaikan. Dia ni masa hidup dia, Allahu Akbar, setiap pagi beli sarapan kat saya. Dulu saya tak suka makan pagi-pagi makan nasi lemak, kerana hari-hari dia bawa nasi lemak, saya dah cinta pada nasi lemak. Sampai begitu sekali jiran, contoh kata. Dulu saya tak suka makan ni, tapi jiran selalu belanjakan saya makan makanan ni, saya suka dengan makanan ini. Jadi insya-Allah. Yang seterusnya, masa dah tak hampir habis, tapi kita ambil berkat untuk adab yang seterusnya, ialah yang ke-18, adab ketika berbicara. Baik. Di antara adab-adab ketika berbicara, pertama, tidak ikut serta dalam membicarakan sesuatu keburukan. Walaupun keburukan itu sahih, benar berlaku. Satu keburukan benar berlaku, dia tak suka untuk membicarakan keburukan, kerana keburukan itu pasti akan tersebar. Sekarang ni orang cerita apa tentang apa? Orang tak suka tentang benda yang akan berlaku. Pesta apa? Coldplay tu kan. Tak payah cerita. Tak payah cerita benda tersebut, tuan-tuan dia. Kalau kita rasa kita tak suka, tak payah cerita. Kalau kita ceritakan, insya-Allah dia akan tersebar. Orang tak tahu jadi tahu. Seorang kiai beritahu bahawasanya seorang yang buat macam ni lah, macam himpunan maksiat-maksiat ni, tahu dia, datang jumpa dia, beritahu bahawasanya, terima kasih kiai. Satu ketika dia kata, kenapa? Terima kasih sebab malam tadi saya buat perhimpunan, laki perempuan bercampur-campur semua ni, dia punya bilangannya luar biasa. Contoh kata biasanya 1,000 orang, malam tadi sampai 5,000 orang. Kenapa pula saya tak buat apa-apa? Sebab saya tanya orang yang hadir tu, sebenarnya dia datang kenapa? Datang sebelum ni dia tahu daripada mana? Dia tahu daripada kiai sendiri. Kerana kiai menceritakan perkara tersebut di dalam khutbah kiai, bahawasanya jangan pergi ke tempat itu, wala taqrabu zina. Betul lah, dia dakwahkan kepada kebaikan, tetapi menceritakan keburukan tu menyebabkan orang yang tak tahu jadi tahu untuk melakukan keburukan. Faham tak tuan cerita ni? Orang tak tahu cerita ni, tapi apabila kita dicerita, banyak orang cerita, daripada orang tak nak pergi jadi pergi. Daripada orang tak nak pergi jadi pergi. Jadi sama juga, itu termasuk juga. Apa-apa keburukan jangan sering kita ceritakan. Ada orang cerita, jangan ambil bahagian. Tak apalah dia orang cerita, saya tak berminat nak cerita perkara tersebut. Di antara adab-adabnya ialah tidak ikut serta dalam membicarakan sesuatu keburukan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka. Tinggalkan mereka. Orang yang memperolok-olokkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT ni, kita tinggalkan mereka. Sampai mereka membicarakan perbicaraan yang lain, dia masuk topik yang lain, cerita benda-benda yang baik, baru kita join, baru kita bersama dengan mereka. Dan jika syaitan menjadikanmu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan tersebut. Syaitan akan lupakan kita. Kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kita ni tak pernah berenggang 5 orang, contoh kata. Ada masa-masanya kadang-kadang dia menceritakan tentang perkara-perkara yang buruk, sehingga kita lupa. Tak apa kot, cerita benda buruk sekejap je, nanti cerita benda lain lah kan. Jadi Allah perintahkan supaya kita jangan duduk dengan orang macam ni. Kadang bukannya satu perbincangan tu semuanya benda-benda yang buruk. 10 perkara yang diceritakan, 1 je buruk, 9 baik. Jadi kerana kita tak sedar ada cerita keburukan di dalam perbincangan tersebut, kita tinggal je golongan seperti ini. Kita tinggal je golongan seperti ini,
kerana kita nak berdamping dengan orang yang hanya menceritakan tentang kebaikan saja. Satu keburukan dia ceritakan, jangan ambil apa? Bahagian bersama-sama. Maka kita akan berkongsi keburukan tersebut. Kita akan berkongsi keburukan tersebut. Jadi kalau ada orang yang menceritakan keburukan, biasanya keburukan tentang apa tahu dia? Tentang keburukan orang lain, si fulan bin si fulan. Maka kita jangan turut sama. Kita tinggalkan. Tinggalkan mereka ini dengan perbicaraan mereka. Kita nak duduk dengan orang yang cerita benda-benda yang baik je. Orang yang cerita tentang kehebatan Allah, dia cerita tentang syurga neraka. Ini cerita perkataan-perkataan yang baik. Dia kalau bermula cerita tentang si fulan, mula kebaikan si fulan, lama-lama keburukan dia. Betul tak? Mula baik dia tu. Jangan tak, tahu tak dulu sebelum dia jadi macam ni, dia buat macam ni, keburukannya dia cerita. Sebab tu perbicaraan yang baik yang sebenar-benarnya ialah tentang keesaan Allah dan tentang kehidupan akhirat. Paling baik kalau ada orang suka cerita macam ni, join. Tak pandai cakap, dengar. Pasti iman kita akan meningkat dan tak ada dosa pun akan datang apabila kita ceritakan tentang perkara tersebut. Tapi yang sebab sekarang ni tuan mulia, mula-mula kita cerita tentang kebaikan orang, lama-lama keburukan orang tersebut pun kita congkil. Lama-lama terhadap orang tersebut kita tak nampak satu kebaikan pun, kita nampak hanya keburukan. Ini pembicaraan macam ni ataupun halaqah yang macam ni kita kena tinggalkan. Halaqah ataupun orang kata orang yang duduk bersama-sama yang cerita macam ni kita tinggalkan tuan. Tidak ada apa pemanfaat pun. Jadi kita kena tinggalkan. Jadi bersamalah orang yang menceritakan tentang kebaikan sahaja semata-mata. Dan yang kedua, menjauhi ghibah, mengumpat orang lain, dan namimah, yang mengadu domba, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma araja bi rabbi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhumun nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mungkin yang ini kita akan ulang lagi lepas ni. Artinya ialah tatkala aku dibawa Mi'raj, Isra iaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik sampai ke Sidratul Muntaha, itu dikatakan Mi'raj. Ketika Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat suatu kaum yang kukunya dari besi. Mereka sedang mencakar-cakar wajah-wajah dan dada-dada mereka sendiri. Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah seorang yang makan dagingnya manusia kerana sebab mengumpat orang lain, dan mereka selalu mengejek-ejek harga diri orang lain. Jadi ancaman tu dah ada. Azab untuk orang yang mengadu domba, namimah apa maksudnya? Mengadu domba, ataupun ghibah, mengumpat orang lain ni, azabnya dah Allah SWT gambarkan, tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sering berbuat seperti ini, dijadikan kukunya macam besi, dia akan mencakar muka-muka dan dadanya, tuan-tuan mulia, di akhirat nanti, tuan-tuan mulia. Jadi percakapan ini kita kena tinggal. Kalau kita nak cerita tentang Rasulullah, nescaya perkara yang kita cerita tentang Rasulullah mesti perkara yang baik. Kita nak cerita orang lain ni susah, tuan dia, mesti akan datang kepada keburukan. Dia tu baiklah. Nanti kawan datang dan yang lain datang, memang awak tengok dia baik. Dulu saya kawan rapat dengan dia datangkan keburukan. Kita ni tak terlepas dari keburukan, tapi manusia yang jahat suka melihat keburukan. Nak lihat manusia yang baik, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cerita tentang Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya yang keluar percakapan kita adalah percakapan yang baik. Lebih baik, lebih tinggi, lebih a'la lagi daripada itu ialah menceritakan tentang kebaikan Allah SWT terhadap kita. Berbanyak nikmat yang Allah SWT beri kepada kita. Kita cerita benda ni, tuan-tuan, itulah percakapan yang baik. Mula kita cerita tentang orang, tak terjauh kita daripada memburukkan orang lain. Sebab tu Allah SWT perintah supaya kita sering melihat keburukan kita.
maka kita akan lupa untuk menceritakan tentang keburukan orang lain. Sebab kita hari ini lupa untuk muhasabah diri, itu yang banyak cerita tentang buruk orang lain. Bukan tak ada buruk sendiri, ada, tapi dah terhijab. Orang datang buat cerita tentang buruk orang lain, oh sedap ni, Ajinomoto sikit. Ini jadi sedap, tambah, cerita jadi panjang. Setengah jam tak cukup, 2-3 jam. Itu sifat kita. Tapi sifat ni boleh dihapuskan daripada diri kita. Memang ada golongan manusia yang tak suka menceritakan tentang keburukan. Apabila dia dengar, buruk benda ni, dia tak seronok, dia akan sendiri bergerak ke tempat yang lain. Ada jenis orang macam tu. InsyaAllah untuk lebih panjang, lebih detail tentang adab ketika berbicara, mari kita sama-sama luangkan masa untuk pengajian yang akan datang. Sebab perkara ini, berbicara ni tuan-tuan mulia, sering kita lakukan, dan juga kita ni sering tersasar dan sering tidak beradab ketika berbicara. Jadi kita mengaji sama-sama macam mana keadaannya, apakah ancaman Rasulullah SAW untuk orang yang tidak beradab ketika berbicara, dan apakah fadilat, kelebihan untuk orang-orang yang kalau berbicara cerita tentang perkara-perkara yang baik dan menjaga adabnya. Kita akan menerusi dalam pengajian yang lain insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Allahumma faqihna fid din wa 'alim ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.